Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Shalihin mengikut siri terjemahan Jakim, iaitulah jilid yang ke-8. Kita sudah berada di bab Kitabul Mansurati wal Mulah, kitab-kitab yang mengumpulkan hadis yang pelbagai. Dalam bab ini persambungan perbincangan kita dalam hadis yang 59 ini di bawah tajuk Hadisus Syafa'ah, hadis kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat memberi pertolongan kepada umat. Hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam boleh memberi pertolongan kepada umatnya manusia seluruhnya dengan izin Allah azza wa jalla bila pada hari kiamat nanti, pada hari kiamat. Mari kita tengok hadis. Wa anhu an siapa lagi? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi da'watin farufi'a ilaihi zira' wa kanat tu'jibuhu fanahasa minha nahsatan wa qala ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Tengok terjemahan terus, panjang hadis ini. Hadis ini sahih di muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, kami semua bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk sekali dengan Nabi di dalam majlis jamuan makanan. Jadi orang ajak Nabi kita makan, baginda dihidangkan dengan suatu makanan zira'. Apa dia zira'? Kaki kambing. Itu mana zira'? Nabi kita ni suka pakai kaki kambing. Jadi bila dia dapat kaki kambing, Nabi suka. Wa kanat tu'jibuhu. Biasanya dalam hadis lain kata Nabi suka pakai katif. Katif ni bahu kambing itu sedap situ daging dia. Kalau buat BBQ, daging di situ lembut, tak ada orak banyak. Allahu akbar. Lihat kita dengan hani dah kambing. Nabi pun rufi'a ilaihi zira', dihantar dengan kaki kambing tadi. Wa kanat tu'jibuhu. Nabi kita suka sangat makan makanan tadi, meminati. Fanahasa minha nahsatan. Lalu baginda menggigit makanan itu dengan sekali gigitan. Dia kekoh. Sambil itu Nabi kita bertazkirah. Boleh tengah nak makan, tazkirah. Boleh. Nabi kata apa? Wa qala ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Aku adalah penghulu, ketua bagi sekalian manusia pada hari kiamat. Apakah kamu semua mengetahui berlakunya perkara yang demikian itu? Kamu tahu ke tak? Nabi tanya sahabat. Sahabat mesti akan jawab Allah wa rasuluhu a'lam. Rasulullah yang tahu, kita mana tahu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yajma'ullahu al-awwalina wal akhirina fi sa'idin wahidin. Allah Subhanahu wa taala akan menghimpunkan semua manusia yang lahir dahulu lagi sehinggalah sekarang ini di suatu tanah lapang. Ingat nih tuan-tuan, puan-puan semua, daripada zaman itu ada sampai ke kiamat, Allah taala kumpul di satu tempat. Tanah lapang dia panggil. Apa jadi? Mengikut dalam riwayat lain, bumi yauma tubaddalul ard ghairal ard. Pada hari yang Allah Taala tukar bumi ni. Lah ni bumi kita ni bulat. Kan? Kita tak nampak ujung. Nak nampak kan dia ujung tu dia pusing bawah, tak nampak. Walaupun ada teori kata bumi ni sama, sukarlah. Tapi pada hari kiamat esok lah, bumi tu sama straight, kita boleh nampak ke ujung sana.
Itu dalam ada huraian sedemikian. Tak kiralah bumi itu, yang penting kita nak jumpa syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dikumpul di suatu tanah lapang, kemudian mereka akan dapat melihat dan mendengar suara-suara orang yang memanggil mereka. Kita di ujung ni kita nampak orang ujung, dengar suara-suara orang bercakap. Masya Allah, tabarakallah. Ini hari kiamat, bukan sekarang. Kedudukan matahari terlalu hampir dengan mereka. Ya Allah, semua manusia akan menemui kesusahan dan kesengsaraan sehingga mereka tidak tahan lagi menghadapi penderitaan tersebut. Taklah, berat sangat dah. Hei, tak ada baju, tak ada seluar, tak ada kasut. Allah, Nabi kita sebut dalam hadis, yuhsyarun nas hufatan uratan ghurlan buhman. Manusia yang akan dibangkit dalam keadaan tak ada pakaian, tak ada selipar. Yang laki-laki tak bersunat mula, balik ke asal di akhirat esok, huru hara, sehingga mereka tidak tahan lagi menghadapi benda tersebut. Semua manusia berkata, pakak dok cakaplah, ala tanzurun man yashfa' lakum ila rabbikum. Adakah kamu semua tidak melihat, tak mencari bagaimana keadaan yang sama engkau semua alami? Tidakkah kamu memikirkan kepada siapakah yang akan dapat memberi syafaat pertolongan kepada kamu semua untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla? Kita ni kena cari orang tolong ni. Berat beribu tahun duduk pusing berjalan, tak tahu ke mana. Setengah manusia ada yang berkata kepada yang lainnya, dia kata, mari kita pergi cari Adam. Kita pergi cari Adam, abukum Adam. Dia orang pertama, cari dia. Bapa kamu adalah Adam. Lalu semua manusia datang kepadanya, berlarak cari tu Adam. Mana Adam weh? Jumpa tu Adam. Bila jumpa, dia kata apa? Ya Adam, anta abul bashar. Wahai Nabi Adam, kamu adalah bapa semua manusia. Kamu ni bapa semua manusia. Allah telah menciptakanmu dengan kekuasaannya. Khalaqakallahu biyadihi wa nafakha fika min ruhihi. Allah telah meniupkan ruh ke dalam tubuhmu. Allah juga memerintah kepada para malaikat untuk menghormati engkau, lalu mereka sujud untuk menghormatimu, dan Allah telah menempatkan engkau dalam syurga. Adakah Nabi Adam akan beri syafaat pada kita semua di hadapan Allah? Adakah Nabi Adam sudah mengetahui akan keadaan kita yang kita alami serta kesengsaraan kita ni? Adam, mu tengoklah hura-hara ni. Tolonglah Tok Adam, tolong. Nabi ada jawab, inna rabbi ghadiba ghadaban lam yaghdab qablahu mislahu wala yaghdab ba'dahu mislahu. Nabi ada kata, tak boleh. Macam mana aku nak tolong? Sesungguhnya Tuhanku sangat marah pada hari ini. Belum pernah ia marah seperti mana sekarang ini, dan ia tidak akan marah seperti mana ini selepas ini. Allah Ta'ala murka pada hari ini. Macam mana aku nak pergi tolongmu? Allah telah melarang aku daripada menghampiri sebatang pokok dalam syurga tu kan. La tafala taqraba hazihi syajarah, jangan dekat pokok ni. Tetapi aku melanggar perintahnya. Adam kata, nafsi nafsi nafsi, diriku diriku diriku, aku nak jaga aku yang ini. Pergi cari orang lain. Allahu Akbar. Ingat kata ada boleh dalam jumpa. Ada kata apa? Izhabu ila ghairi, izhabu ila Nuh. Pergi cari Nuh. Sebab apa cari Nuh? Kenapa? Sebab Nuh Rasul yang pertama diutuskan oleh Allah selepas Nabi Adam. Berapa jauh dua tu? Berapa jarak di antara Adam dengan Nabi Nuh? Dalam tafsir Ibnu Katsir kata asyratu qurun, 10 kurun, 10 abad. Jadi jarak dua tu. Mungkin cari Nuh Dia Rasul yang pertama lepas pada Adam. Berlarak pula kita. Fayatuna Nuhan fayaqulu ya Nuh anta awwalur rusul ila ahli al-ardi wa qad sammaka Allahu 'abdan syakura ala tara ila ma nahnu fi. Nuh,
engkau adalah rasul yang pertama diutuskan ke atas penduduk bumi. Nah, jadi ada orang kata Nabi Nuh rasul yang pertama. Berdasarkan kepada hadis ini, Nabi Nuh yang pertama rasul. Kita kata betul, yang pertama selepas Nabi Adam alaihissalam, sebab dia 10 kurun. Waktu Nabi Nuh mari itu sudah berlaku penyelewengan yang banyak di antara manusia. Manusia sudah kembali menyembah berhala, patung-patung. Ingat dalam sejarah tu, waktu Nabi, lepas pada Nabi Adam, orang semuanya beriman satu. Kana nasu ummatan wahidah, manusia satu. Tapi syaitan mari. Bila mati di kalangan mereka orang-orang yang saleh, mati di kalangan mereka orang saleh, dia kata apa? Syaitan kata, Tok Guru mu mati, takkanlah mu tengok saja. Habis nak macam mana? Buatlah patung sebagai kenang-kenangan, nak ambil sumber inspirasi semangat beribadat. Buat patung tok tangga masjid. Jadi bila orang lalu tengok ni, tuan guru kita ni, tuan guru kita mati golongan yang pertama, mari golongan yang kedua, syaitan mari pula, tak kira tengok saja, cuek-cuek lah sikit, ambil berkat, cuek, kosok. Mari generasi yang ketiga mati, hormat. Mari kumpulan lain pula mati, mari kumpulan baru pula, tak ingat sejarah. Syaitan kata ni bukan sebarangnya ni, orang yang paling hebat, tuan wali besar. Habis sujud, pakat sujud. Jadi berlakulah punca penyembahan berhala datang muka dunia ni. Mari daripada al-ghulu fi hubbis salihin, melampau dalam mengasihi orang-orang yang saleh. Yang ini kita bimbang hari ni pun berlaku ni. Tengok tu guru besar mari kak, pakat sujud lah kau, jangan. Itu larangan. Jadi Nabi Nuh, bila jumpa Nabi Nuh, mereka kata, Nuh, engkaulah rasul yang pertama diutuskan ke atas penduduk bumi. Sesungguhnya Allah telah memberikan nama kepada engkau sebagai seorang hamba yang sangat banyak bersyukur. Adakah engkau tidak mengetahui keadaan kami yang sangat berat ni? Adakah engkau tidak mengetahui bagaimana kesesaran kami? Tolonglah Nuh, isfa' lana ya Nuh, isfa' lana, sudilah kiranya engkau beri pertolongan untuk kami semua untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ingat kau boleh? Nuh kata apa? Fayaqul, kata Nabi Nuh, inna rabbi ghadibal yawma ghadaban. Sama yang jawab Adam juga. Nuh kata tak boleh. Allah Ta'ala murka pada hari ini yang tidak murka sebelumnya dan tidak murka selepasnya. Aku bersalah sebenarnya. Macam mana aku nak tolong? Sebenarnya aku telah berdoa untuk kebinasaan kaumku. Kan dalam ayat Quran kata, bila Nabi Nuh dia puas dah, dia dakwah kaum dia tak dengar kata, Nabi Nuh pun berdoa, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayara. Mati habis. Nuh kata apa? Tak boleh, dengan sebab dosa aku, kesalahan aku, doa pada kaum aku. Nuh kata, nafsi 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 izhabu ila ghairi. Aku nak selamatkan aku, nama aku pergi cari orang lain. Kecewa pokoknya. Nak gimana pula? Izhabu ila Ibrahim, mu pergi cari Ibrahim, sebab dia ni Khalilullah. Ibrahim ni gelarannya Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasih Allah. Dia orang hebat, cari. Berlarak pula lagi. Berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Nabi Ibrahim, engkaulah Nabi Allah dan juga kekasih Allah daripada penghuni bumi. Sudilah kiranya engkau memberi syafaat kepada kami semua ketika berhadapan dengan Tuhan kami. Tolong Ibrahim, mu tak tahu ke kami sedang susah sekarang ini? Mu tak tengok ke keadaan kami ni Ibrahim? Ibrahim jawab apa? Inna rabbi ghadibal yawm. Sama jawapan dia. Allah Ta'ala murka pada hari ini, tak boleh. Tak boleh. Wa inni kuntu kazabtu salasa kazibat. Aku pernah berdusta 3 kali. Apa dia? Apa dia cerita Nabi Ibrahim? Kita dah sebut dalam siri kisah benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Ibrahim kata apa? Waktu orang ajak dia pergi pesta pemujaan berhala ke apa? Ibrahim kata, inni saqim, aku sakit, tak boleh pergi. Dia tak sakit juga, sakit hati. Satu, kalau kira tak bohong-bohong pun,
Tapi Ibrahim kata itu pembohongan, itu dia dusta, dia tak lagi. Yang kedua, sewaktu orang pergi pesta, dia ambil kapak, dia pecah semua berhala. Dia ambil kapak besar tu, pergi sangkut di kepala ketua berhala, ketua tokong tok situ. Orang kata, mu Ibrahim buat ni? Dah, is'aluhu, tanya tokoh besar tu pasal apa dia pergi katok habis hok kecil. Dia marah tu serabut mengganggu kerajaan dia. Dua. Yang ketiga, sewaktu Nabi Ibrahim alaihissalam nak masuk dalam negeri Mesir, pemerintah Mesir ini penguasa yang zalim, dia tengok orang perempuan mari, dia akan rampas. Kalau bini orang, dia akan ambil. Ni bahaya ni. Bahasa jenis minat ke bini orang. Yang terima 2-3 kes, sudah berlaku kes, sudah bercerai berapa pasangan, gara-gara bertemu kembali gawe lama dalam WhatsApp group. Reunion. Ini celaka punya program ni. Kalau tak jaga balik molek, runtuh habis rumah tangga orang. Jumpa balik gawe hak sekolah rendah dulu, kira semula bini orang ke bini orang. Jadi penguasa Mesir masa tu zalim, kalau tengok bini orang dia rampas. Kalau kata adik-beradik dia tak ambil. Ibrahim berkata hazihi ukhti. Dia kata ke bini dia, Sarah, ini adik-beradik aku. Maksud dia adik-beradik seagama, seislam. Tak bohong kalau kita kira kan. Tapi Ibrahim kata tak boleh. Aku pernah bercakap bohong 3 kali. Ni 3 kali. Dia kata dia tak mau pergi pesta, dia kata dia sakit. Dia pergi pecah berhala, dia kata hop satu buat. Dia tipu kerajaan pemerintah Mesir yang zalim, dia kata ini adik-beradik aku. Ibrahim kata apa? Nafsi izhabu ila ghairi. Aku tak boleh dah, tak boleh tolong, pergi cari orang lain. Izhabu ila Musa, pergi cari Musa alaihissalam, cari Nabi Musa pula. Fayatuna Musa fayaqulun ya Musa anta Rasulullah faddalakallahu birisalatihi wa bikalamihi ala nas isfa' lana ila rabbik. Musa, mu ni Rasulullah, Allah Ta'ala lebihkan kau daripada orang lain dengan dapat berkata-kata dengan Allah Ta'ala, sehingga Nabi Musa dikenal dengan nama Kalimullah, orang yang banyak bercakap dengan Allah. Tolong kami susah ni ya Musa, tolong. Musa jawab, inna rabbi qad ghadibal yaum, Allah Ta'ala murka pada hari ni, aku tak boleh tolong kamu. Wa inni qad qataltu nafsan lam umaru biqatliha, waktu aku muda dulu pernah aku bunuh seorang Qibti di Mesir. Tak boleh, aku pernah berdosa. Macam mana nak tolong kamu? Ingat tak Nabi Musa tengah muda kan, dia berjalan tengok Qibti kelahi dengan Bani Israel. Bani Israel ni kabilah Musa, Qibti ni kabilah Fir'aun. Tengok si Qibti ni si Bani Israel minta tolong, ya Musa, tolong ya Musa. Falakazahu Musa, Nabi Musa pergi tombok dia, tombok mati kawan itu. Apa satulah pendekar di tanah Jawa ni, tanah Melayu ni, bila nak kuat gagah Musa lalu. Pasal Musa tombok orang mati, nak gagah Musa lalu. Nabi Musa bukan nak tombok mati, toh macam mana dia mati kawan itu. Nabi Musa kata apa? Tak boleh, aku pernah bunuh orang tanpa, dengan tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Nafsi aku nak jaga aku saja. Izhabu ila ghairi, pergi cari orang lain lah. Nak cari siapa? Pergi cari Isa alaihi salam, cari Nabi Isa. Belagak pula buat ni. Semua pergi berjumpa dengan Nabi Isa. Dia kata, ya Isa isfa' lana ila rabbik, ya anta Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wa kallamtan nasa fil mahdi. Isa, mu ni Rasulullah, Allah SWT jadikan mu dengan ruh dia, meniupkan ruh ke Maryam, dan Allah Ta'ala beri kamu ni boleh bercakap waktu kanak-kanak, tolonglah kami. Isa jawab apa? Inna rabbi ghadibal yaum, Tuhan aku murka hari ni, tak boleh nak minta tolong apa dah. Walam yazkur zamban, Nabi Isa dia tak sebut dosa dia, tak sebut dosa apa-apa.
Dia kata apa? Nafsi, 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 izhab ila ghairi. Jadi kata di sebagian ulama, Nabi Isa dia tak sebut dosa dia, cumanya dia tak mau jadi saksi sebab dia ni diunanya oleh puak-puak Kristian, puak-puak Nasara, pakat duk sembah Nabi Isa AS. Isa tak suruh, Isa tak suruh pun kan. Anta qulta linnasi ittakhizuni wa ummiya ilahi min dunillah, kan Tuhan tanya, mu kata Musa lagu tu suruh orang sembah muda, ta'lamu ma fi nafsi, mu tahu kalau aku suruh, tapi Isa rasa dia bersalah. Izhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, gilah cari Muhammad. Tuan-tuan dan juga para jemaah sekalian, ini dia panggil hadis asy-syafa'ah. Bila jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata fayatuni fayaqul, mereka datang jumpa dengan Nabi sallallahu, mereka berkata, ya Muhammad anta Rasulullah, ya Muhammad tuani Rasulullah, wa khatamul anbiya, penyudah bagi segala nabi-nabi, wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar, Allah Ta'ala telah ampunkan dosamu yang kelepas, dosamu yang kamu yang tak berdosa. Isfa' lana ila rabbik, tolonglah kami untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ala tara ila ma nahnu fi, Tuhan tak tengok ke susahnya kami hari ini. Nah, itu dia panggil asy-syafa'atul kubra ataupun asy-syafa'atul uzma, kuasa syafaat yang sangat besar yang telah diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat inilah yang kita duk minta. Minta mana? Duk minta lepas salat, lepas azan. Kan bila lepas azan, la ilaha illallah, kata apa? Selawat dulu, jangan terlupa. Kita terlupa satu benda, selawat. Kita kena selawat dulu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lepas pada selawat barulah kita berdoa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatul qa'imah ati Muhammadanil wasilata. Wasilah di sini dengan makna syafaat, wa ba'asu maqaman mahmudanil ladzi wa'ata, bangkitkan dia daripada maqam mahmud. Maqam mahmud ini telah jawatan yang tertinggi yang hanya layak untuk Nabi seorang saja. Nabi kata apa? Siapa dia minta kuasa syafaat ini untuk aku, halat lahu syafa'ah yaumal qiyamah, orang ini berhak menerima syafaat pada hari kiamat. Hari ini tuan-tuan nak ke tak nak? Nak ke tak syafaat Nabi? Nak? Waktu orang azan jangan duduk buah, jawab azan. Lepas habis azan la ilaha illallah, selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kita doa, Allahumma rabb hazihi da'wati tammah ila akhirih. Nabi kata halat lahu syafa'ah yaumal qiyamah, orang ini berhak menerima syafaat pada hari kiamat. Lepas kita berlagak, kita akan jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka kata, ya Rasulullah, ya Muhammad, anta nabi, tolonglah kami. Nabi kata apa? Fa'antaliqu fa'ati tahtal arsy fa'aqa'u sajidan li rabbi, aku pergi di bawah aras. Nabi kita sujud di bawah aras. Summa yaftahullahu alayya min mahamidihi wa husni sana'i alaih, Allah Ta'ala ajar kepada aku, beri ilham pada Nabi untuk memuji Allah Ta'ala dengan pujian lam yaftahu ala ahadin qabli, yang tak pernah diucap oleh nabi-nabi sebelum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita memuji Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad. Semua tuan-tuan selawat banyak bila sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Irfa' ra'sak, angkat kepalamu daripada sujud, angkat kepala. Sal tu'tah, minta, mu nak minta apa hari ini? Washfa' tu syafa', berilah pertolongan kepada umat yang sedang sibuk, yang sedang huru-hara di mahsyar ini, berilah pertolongan. Allahu akbar. Fa'arfa'u ra'si, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku angkat kepala aku. Fa'aqulu ummati ya rabbi, ummati ya rabb. Nabi terus berdoa, panggil cari kita tuan-tuan. Nabi kata, ummati ya rabb, di mana umat aku? Di mana umat aku ya rabb? Allahu akbar. Kita bangun pagi,
Berapa kali sebut nama Nabi? Dia mikir kopi tarik ke teh tarik. Selawat ke Nabi tak jumpa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit daripada sujud, dia bawa aras. Pertama sekali Nabi kata, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Mana umat aku? Subhanallah. Inilah para jemaah sekalian. Fayuqalu, maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, adkhil min ummatika man la hisab alaihim minal babil ayman minal jannah. Wahai Muhammad, bawa umatmu tanpa hisab, yang tidak ada hisab. Maknanya Nabi kata 70,000 di kalangan umat aku ini masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab, membawa dia masuk dalam pintu sebelah kanan. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb, jadikan kami dimasuk di kalangan kumpulan ini ya Allah. Allahu akbar. Wahum syuraka'un nas bima siwa dzalika minal abwab. Jadi pintu kanan ni khas untuk puak ni saja. Kemudian pintu-pintu lain semua dibuka untuk umat yang lain boleh masuk pintu-pintu yang lain. Summa qala, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi. Nabi kita bersumpah, demi jiwaku di tangan Allah azza wa jalla, innama bainal misra'aini min masari'il jannati, di antara dua daun pintu surga yang 8 buah tu, kama baina Makkah wa Hajar, di antara Mekah dengan Hajar. Duk mana Hajar ni tuan-tuan? Duduk di Bahrain, Arab Saudi tu, nama dia Al-Ahsa. Ahsa, Bahrain, kota atau dekat-dekat belakang, duduk situ. Au kama baina Makkah wa Busra, ataupun di antara Mekah dengan Busra di negeri Syam, Syria sekarang. Ada orang buat ukuran mengikut batu kilometer sekarang ni, di antara Mekah dengan Busra, Mekah dengan Hajar, jarak dia 790 km. Subhanallah. 790 km jarak pintu surga. Besar tak besar pintu? Pintunya besar. Kata di para ulama, pintunya besar, syurganya luas. Yang kita bimbang, yang kita cemas, yang kita takut kita tidak ada tempat dalam syurga. Dengan cara kita hidup hari ini, tak tahu duduk mana, solat ke tak solat, dengar bel tak dengar bel, serupa ya, tak pergi masjid, anak-anak biar semaya ke tidak, tak tahu, anak-anak isteri, anak perempuan tutup aurat ke tidak. Ya Rabb, syurga luas, pintu dia saja 790 km panjang. Malanglah kalau kita tidak ada tempat di sana, wal'iyazubillah. Ini hadis ini panjang tuan-tuan dan puan-puan. Marilah kita sentiasa mengangkatkan darjat kita, mendampingkan diri kepada Allah azza wa jalla, dan mencalonkan kita untuk melayak mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi bangkit daripada sujud, ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati. Nabi ingat ke kita? Kita bimbang, takut kita pula tak ingat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran hadis. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keistimewaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada lain-lain nabi dan rasul yang diutuskan kepada manusia, dan di dunia dan juga di akhirat. Tanda situ di antaranya, sebagaimana dalam kitab 40 kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Nabi telah dimaklumkan dia ni tak berdosa, tapi Nabi lain tidak dimaklumkan. Dalilnya di akhirat esok, Adam sebut lagi dosa lama dia, makan dekat pokok. Nuh sebut lagi dosa lama dia, doa kematian, tenggelam habis kaum dia. Ibrahim diungkit lagi dia dengan Namrud, dengan apa ni, zaman dulu. Nabi Musa diungkit lagi dosa dia, tumbuk Kibti. Nabi Isa tak kata apa dosa, tapi mengaku tak mau tolong. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengakui bahawa dialah ha analah. Nabi kata, iya, akulah orang yang akan menyelesaikan masalah. Subhanallah. Yang kedua, antara keistimewaan yang Allah kurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah boleh memberi syafaat kepada umatnya mengikut amal mereka dan darjat ketakwaan mereka di dunia.
Ingat, syafaat ini di akhirat, bukan minta sekarang. Pasal itulah para ulama menegur, memberi peringatan supaya ni ada setengah orang duk ajar jemaah ni, kalau pergi Madinah kah, pergi dekat kubur Nabi, pergi minta syafaat dengan Nabi. La, kita minta dengan Allah, bukan minta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi kita wafat. Dan Nabi sebut, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah, Allahumma apa ni, wa ba'asu maqaman mahmud. Ya Allah, bangkitkan dia. Yang ketiga, para nabi dan rasul telah dipelihara oleh Allah daripada melakukan dosa dan maksiat, walau bagaimanapun terdapat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh mereka, dengan tujuan untuk memberi pengajaran kepada umat mereka sahaja. Jangan kata, kan dalam hadis Nabi SAW, nasiya Adam fa nasiyat ummatu zuriyatu. Adam lawan malaikat nak ambil nyawa dia, maka kita pun juga tak apa setuju dengan malaikat. Nabi Adam terlupa, umat anak cucu dia lupa ke tidak? Lupa. Tapi itu semua hikmat daripada Allah Azza wa Jalla, hikmat daripada Allah. Yang keempat adalah dituntut oleh Islam agar kita patuh dan taat dengan segala ajaran yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda adalah utusan Allah yang membawa pengajaran yang baik dan memberi peringatan daripada melakukan kemungkaran dan kefasikan. Tulis itu dalam bahasa kitab, dia panggil maksum. Nabi kita ni maksum, artinya terpelihara daripada sebarang dosa dan maksiat. Nabi kita tak berdosa lagi. Tamatlah perbincangan kita, hadis yang ke-59, hadis tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita berdoa pada Allah Azza wa Jalla supaya kita ni termasuk di kalangan orang-orang yang dikenali oleh Nabi, yang berhak menerima syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita dapat masuk dalam syurga sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam hadis yang ke-60, iaitulah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, cerita panjang tentang kedatangan Nabi Ibrahim alaihi salam ke mana? Ke Makkah, membawa isteri dan anaknya Ismail yang masih kecil, dan ditinggalkan di bumi Makkah Al-Mukarramah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.